Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Pagi ini saya ingin mengongsikan sebuah artikel yang dipetik daripada syahbudin.com.net bertarikh 15 Oktober 2022. Tajuk artikel, Zahid Hamidi dan Tok Mat yang tak bersih wajar undur diri. Ismail Sabri lebih berwibawa kepalai kempen Barisan Nasional. 15 Oktober 2022 diterbitkan di syahbudin.com.net. Berita penuh berdasarkan pengakuan Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung MIC beberapa hari yang lalu, bukan saja dirinya yang diakuinya tidak bersih, tetapi juga beberapa pemimpin BN lain termasuk Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Katanya Muhammad atau Tok Mat adalah termasuk dalam senarai menunggu untuk didakwa. Dirinya yang sedang dalam perbicaraan mungkin mudah difahami apa yang tidak bersihnya itu. Tetapi barangkali Zahid Hamidi juga tahu apa yang tak bersihnya timbalannya itu pula. Kalau tidak, takkanlah beliau berani menyebutnya secara terbuka dan di depan kamera. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU14 lalu. Bukan saja saya akan kena dakwa, tetapi juga Tok Mat yang namanya turut dalam senarai untuk didakwa sama, katanya dalam ucapannya itu. Tambahnya lagi dalam ucapan itu, bagi mengelakkan semua ini, BN mesti menang dengan dominan dalam PRU15 akan datang. Ujar beliau yang videonya itu sekarang ini menjadi tular bertebaran sehingga ke ceruk pedalaman kampung di seluruh negara. Dengan apa yang diucapkannya itu, yang semua orang faham bahawa beliau dan Tok Mat adalah tidak bersih. Kedua-dua mereka sebenarnya tidak patut lagi untuk mengepalai kempen BN dalam PRU15 ini. Zahid Hamidi ialah Presiden UMNO dan pengurus CBN. Manakala Tok Mat Hassan pula adalah Timbalan Presiden UMNO, Timbalan pengurus CBN dan juga merangkap pengarah pilihan raya Barisan Nasional. Keberadaan kedua-duanya yang diakui sendiri tidak bersih oleh Zahid Hamidi itu pasti menjadi persoalan di mata pengundi. Lebih-lebih lagi jika mereka turut bertanding sebagai calon. Mereka bukan saja meletakkan BN dalam keadaan yang diragui, bahkan dengan bertanding pula ia menjadikan seolah-olah mereka ada kepentingan dalam kemenangan yang ingin dicapai BN, iaitu untuk melepaskan diri daripada pendakwaan. Oleh kerana video ucapan Zahid Hamidi itu sudah tersebar luas ke seluruh negara, selain rakyat di bandar dan separa bandar lebih dulu menontonnya, malah pengundi di luar negara juga dapat menontonnya. Ini dengan sendirinya telah meletakkan peluang kemenangan BN tidaklah secerah seperti sebelum ini. Tidak ada pengundi mahu memberi undi kepada BN, lantaran mereka sedar kemenangan yang dicapai hanya akan digunakan untuk mengelakkan diri kedua-dua pemimpin itu, khususnya daripada sebarang pendakwaan. Bagi mengelakkan nasib buruk menimpa Barisan Nasional, Zahid Hamidi dan Tok Mat Hassan bukan saja tidak wajar bertanding lagi, malah wajib untuk menyerahkan tugas mengeplai kempen BN
bagi PRU 15 ini kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sebagai Perdana Menteri yang juga adalah post-tobai kepada kempen PRU 15 untuk BN dan UMNO, Ismail Sabri mampu membawa lebih keyakinan kepada BN jika beliau diamanahkan memikul tanggungjawab tersebut berbanding Zahid Hamidi dan Tok yang tidak bersih itu. Lebih berwibawa lagi, tidak seperti Zahid Hamidi yang masih ada kes mahkamah dan dirinya diakui sendiri tidak bersih bersama dengan Tok Mat. Ismail Sabri sebaliknya tiada apa-apa kes yang mencalarkan imejnya. Ditulis oleh Sahabuddin Hussein 15 Oktober 2022. Diterbitkan di sahabuddin.com.net. Denyut nadi suara rakyat terus gemar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini bukan malu pasal Pak Agung bagi PRU 15, bukan ah. Tapi ini anak saya punya kerja. Anak saya punya kerja, dia kasih treatment muka. Ada tadi orang WhatsApp, malu lah itu mau tunjuk muka. Malu apanya? Ini dah kena mengena saya dengan politik-politik nih. Saya tidak dapat gaji pun dari politik. Tapi entah anak saya sayang-sayangan dia buatlah. Tapi ini mau kongsi nih. Rupa-rupanya di sebalik daripada keputusan yang dipersetujui oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, rupanya terselit satu rahsia yang ramai orang tidak tahu. Ramai orang tidak tahu, tetapi sudah pun diketahui. Rupa-rupanya rahsia itu yang menyebabkan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong setuju berkenaan untuk pembubaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makin gatal lah. Sudah keras. Rupa-rupanya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebenarnya menzahirkan rasa kecewa. Rasa amat kecewa dengan perkembangan politik semasa. Dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya ini yang terjadi. Ini sebenarnya yang terjadi, yaitu Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong kecewa dengan politik Malaysia. Tidak pernah berubah. Orang-orangnya selalu saja buat banyak perkara, hal-hal yang mengecewakan Agong. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan pilihan raya umum ke-15 dalam tempo terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan bulan November tahun 2022. Saya pun setuju. Kalau mau buat cepat-cepat sebelum banjir. Harap-harap jangan banjir lah. Kalau banjir, tolong hantar kami tempat kami pergi mengundi. Kasih hantar kami pelampung, jaket keselamatan, banyak-banyak lagi lah. Okey. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhan. Saya setuju dengan titah daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ini, iaitu kestabilan politik itu penting. Harap-harap selepas ini ada majoriti besar lah, tapi tidak tahulah. BN yakin sangat boleh menang, tapi pun tidak pasti juga berapa dorang boleh menang. Dorang bolehkah dapat majoriti 2/3 atau terpaksa bergabung lagi dengan parti yang lain. Okey, dengan perikatan yang lain apakah tidak pasti lagi. Harap-harap kalau BN menanglah besar-besar, alang-alang. Kasih 2/3. Kalau PH menang, kasih 2/3, alang-alang, supaya betul-betul tiada lagi cacah merbah. Tidak ada lagi
sekejap-sekejap itu. Tapi yang bagus sekarang ada sudah akta lompat parti. Tiada sudah lompat parti ya. Macam-macam paci-paci dalam politik, datu-datu, datin-datin, apakah dalam politik kamu tidak boleh melompat-lompat sudah macam tah di hutan itu. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir. Daripada Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, Datuk Pengelola Bijaya, Istana Negara. Kita jumpa lagi. Daulat tuanku. Dan selamat berjaya kepada semua parti politik yang bertanding. Saya akui, saya terus terang saya undi parti istri. Bye-bye.